Cerita adik abang yo. Ya, rewind. Di drop, di 3, 2. Ini cerita adik abang. Korang-korang jangan nak gebang. Masalah cerita kami kupas macam bawang. Dalam cerita adik abang viral buat hal rival kami halal. Dalam cerita adik abang chill. Wind up guys. Thanks. Don't forget to subscribe. Peace yo. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam daripada kami cerita adik abang. Ya, cerita adik abang. So, episod sebelum ni kita dah tengok lah, kita kupas pasal video kari kepala kambing. Kenduri kepala kambing. Kenduri kepala kambing. Ataupun otak kambing. Dan doktor jogging. Okey. Yang tu kita tolak tepi. Yes, Okey. So sekarang kita ada cerita baru. Okay. Yang mana nampak untuk kawalan pergerakan. Petang kawalan pergerakan sekarang ni kita telah ada tentera yang datang membantu. Apa nama singkatan untuk apa kawal pergerakan tu? PKP. PKP. PKP, okey. Ya. So kita dah ada tentera yang datang bantu. Lepas tu itu isu yang kita akan tak dikira isu lah. Kita akan cerita santai dekat sini pada hari ini. Lepas tu ada dengar kan pasal satu orang individu yang diorang kata kononnya punca mulanya second wave. Maksudnya gelombang kedua. Gelombang kedua COVID-19 ni. So daripada okay. So yang tu kita akan bercerita sikit lah. Dan lagi satu video yang paling best kita tengok. Abang polis nak jadi diva. Azwan Ali. Sebab dia dah marah dah. Itulah korang tak dengar cakap. Sebab kadang-kadang bukan apa. Orang ni tipikal orang Malaysia ni kadang-kadang. Bila dah jadi macam orang kata lagi terkawal. Diorang suka macam melanggar undang-undang. Faham tak? Diorang rasa macam diri diorang ni macam perfect sangat. Sebab tak nampak lagi benda-benda yang betul-betul nampak macam dah jadi satu kritikal kan. Diorang tak respect ke dengan polis, PDRM, anggota tentera yang ada. Kan? Sebab kita balik uniform ni tujuan dia kenapa dia buat kerja macam tu. Kena ingat diorang buat kerja ni untuk menyelamatkan kita. Ya, betul. Avoid daripada benda-benda berlaku. Faham tak? Supaya benda-benda yang jadi virus tu berjangkit. Dia suruh kita duduk rumah. Kan nak cakap duduk diam-diam duduk Tapi rumah. apa baik? Sekarang ni kita tengok video dulu. Okey. Yo. Cerita adik abang yo. Ya. Rewind. Di drop, di 3, 2. Ini cerita adik abang. Korang-korang jangan nak gebang. Masalah cerita kami kupas macam bawang. Dalam cerita adik abang viral buat hal. Hello, selamat kembali lagi bersama kami cerita Adik Abang. Yeah. So dan macam kita kata tadi, kalau kita tengok video awal, tentang tentera dah turun bantu polis. Yes, good. Okay. So bukan apa, ada setengah orang kata habislah kalau tentera datang, diorang diganas, dia akan pukul lah, dia akan ni lah, dia akan tu lah. Tak. Sebenarnya cuba Abang cerita sikit Abang. Dia macam ni. Kalau katakan tentera bantu polis, itu kan tugas bagi orang kata orang-orang depan negara. Okey? Sebab apa? Kalau kita dengar sini Menteri Pertahanan kita, Datuk Seri Ismail Sabri cakap, kenapa perlu adanya tentera untuk membantu polis? Bukan dia nak bantai orang rakyat-rakyat kat luar. Tidak, dia nak educate supaya jangan berkumpul. Ada kadang-kadang hamla-hamla orang kat luar ni kadang-kadang. Lagi berkumpul, lagi cakap suruh duduk rumah, dia berkumpul. Bila berkumpul, bermasalah. Tak boleh nak kawal. Sebab tu dia bagi tempoh dalam 2 hari tu nak kena tunggu. Ada tarikh dia kata pukul 12 malam. Orang dah fikir, wah terbaiklah tentera dah bantu polis. Habislah semua kena pijak. Tentera ni pun, dia ada akal. Dia ada undang-undang tentera. Yang bila kata dalam keadaan sekarang ni bukannya kita dalam darurat. Dia lebih kepada, dia dah cakap akta kesihatan. Kena tengok dia cakap. Kan dia cakap, okey orang-orang di luar sana, sila dengar perhatian. Kan? Dalam tahap-tahap akta kesihatan dalam kawal penyakit. Faham tak?
dia bagi tolong untuk PDRM atau anggota polisi supaya memudahkan. So yang kat luar tu jangan fikir bukan. Tapi Abang Mai, hari ni lah adik tengok berita. Setakat ni dah 90% orang Malaysia yang ikut arahan dan tak keluar rumah. Itu yang bagusnya. 90, sorry. 90%. Tapi yang membimbangkan lagi 10% ni adalah golongan yang besar. Tapi kebanyakannya Tak, golongan yang besar tu macam kau lah besar. Bukan. Tak, besar tu maksudnya apa? Besar. 10% tu adalah keadaan yang membimbangkan juga. Ya, sebab dia ikut macam ni. Dan Kalau yang ikut 5% rakyat ni, Malaysia. dia ikut pada kuantan rakyat Malaysia. Berapa jumlah rakyat Malaysia? Kalau 10%, kalau kita 10 juta, dah 100,000. Betul. Itu dia kata membimbangkan. Tapi banyaknya golongan muda yang degil lagi sekarang. Dia bukan golongan muda degil. Orang tu kebanyakan ada umur. Ya, tapi abang kena tahu satu benda je. Yang paling penting sekarang ni kita dah berjaya Ya. kuarantin ataupun kita dah berjaya Ya. tahu dekat rumah seekor beruang. Saya keberuang. Nampak? Beruang. Tengok badan dia macam beruang kan? Tapi jangan pelik jangan pelik sebab apa, kenapa sekarang adik-adik dengan abang ni sekarang abang dia pun pakai topeng. Ini menunjukkan educate, okey? Tapi memang topeng ni bukan ikut saran daripada topeng-topeng kat luar tu. Yang penting kita kalau dekat-dekat rumah nak pakai topeng untuk apa? Sebab kita kat luar, baru kita pakai topeng. Dan kena ingat, kawal. Jangan main beli topeng saja-saja. Dan jangan orang kat luar tu pun jangan letak lagi pasal topeng. Macam ni pun senang nampak. Macam mana? Kalau cakap tak nampak. Pasal topeng tu tak, jangan risau. Sebab besok diorang akan bincangkan pasal harga topeng. Sebab kerajaan kita, menteri kita pun, Perdana Menteri kita pun bimbang lah. Dia concern. Kesian lah sebab RM2 satu keping. So dia nak mungkin nak kurangkan ke. Sekarang ni kerajaan kalau boleh nak kurangkan perbelanjaan supaya rakyat ni tak terbeban. Betul. Itu yang sebenar-benar. Lepas tu yang lain satu lah yang kira kamu nak tambah dekat sini. Saya nak tambah dekat sini satu benda. Tambah. Yang paling saya tambahkan selut. sini dekat sini. Sanitizer. Hand sanitizer. Ini kena ada. Yang paling saya selut Ustaz LGE. Ustaz betul-betul Macam-macam usaha dia buat. Okey, dia sponsor makan. Yalah tu walaupun orang kata apa sebab dia nampak susah macam mana frontliner ni diorang buat kerja kan. Lepas tu mana diorang cari sponsor. Macam apa dia cuba nak bantu apa yang patut dari segi bukan dia bagi makanan saja. Kalau kamu tengok betul-betul benda ni. Brain COVID. Dia bagi apa tau? Dia bagi sampai pengaruh dingin. Dia naik lori. Kalau tak perasan, siapa yang perasan, abang mampu tak tengok lah kan. Tapi memang nampak dia naik lori tu, dia bawa makanan. Yang terbaru pergi KFC McDonald. Tapi memang kesian dekat diorang. Kita ni kena bagi muka lah dekat diorang ni semua. Sebab sangat-sangat kesian diorang. Lagi-lagi doktor, nurse yang tak dapat balik depan anak-anak. Frontliners. Yelah, jumpa orang family. di depan. Sekarang kita merisaukan juga. Kalau katakan doktor yang nak merawat kita, nurse nak bantu doktor untuk merawat kita, orang yang sakit ni kalau kena COVID-19 ni. Yalah. Kalau dia orang sakit, apa kita tanggungjawab kita? Siapa yang nak menolong? Betul. Lagi kesian juga dekat polis. Polis pun ada family. Jadi dekat sini lah. Dekat sini kami mewakili channel adik abang. Okey, ataupun abang adik yang mana kita nak ucap terima kasih kepada pihak berkuasa, polis, frontliner macam doktor, nurse yang tak balik rumah, yang tidur dekat sana, yang jaga orang kata bersengkang mata untuk kita. Terima kasih banyak. Ya. Polis, askar, siapa-siapa yang bahagian depan ni, dia orang ni semuanya ada family. Tapi dia orang terpaksa berkorban dengan masa untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena jangkitan. So kau kena ingatlah, respect lah apa pengorbanan dia orang tu. So, terima kasih hero Malaysia. Adalah hero kami. Okay, so sekarang ni kita akan ada sulutan untuk klip yang kedua. Okay, boleh sebab yang ni kita nak bincangkan. Sebab ada orang kata ada satu orang individu ni dia ni punca jadinya gelombang kedua. Okay, COVID-19. So nantikan, stay tune, tengok klip dan seterusnya.
Cerita adik abang yo. Ya. Rewind. Big drop. Okay, right. Kan tengok bukan video tu macam klip gambar je. Okay. Okay, pasal individu tu. So, okay, dia macam ni sebenarnya. Yelah, andai kata kalau kita ni ada simptom, kita rasa macam mungkin kita ada gejala. Okay, gejala kan. Okay, simptom lah. Okay. Dia panggil gejala, orang bergejala. Orang bergejala, bukan gigolo kan, gigolo lain. Gigolo lain. Okay, so andai kata kalau kita bergejala, kita cepat-cepat kena pergi dapatkan rawatan ataupun kita pergi check sama ada orang kata ya tak ya, kita ni ada ke positif ke negatif. Dia kata okay. Saringan, saringan dia panggil kata saringan? Saringan COVID ni lah. Okey, kita test. So, takutlah kan, takut-takut. Kalau dia jadi macam contoh dalam cerita ni kan. Dia pergi dalam Korea, dia balik, lepas tu dia bawa bapak dia pula pergi perhimpunan yang ada kat Siptaling tu. Lepas tu sekarang ni memang dia kira bergejala tak disebabkan dia. Okey, tak tahulah sama ada disebabkan dia ke. Sebenarnya macam ni lah, kalau dia dah tahu sepatutnya dia ada simptom kan. Kenapa dia nak kena diamkan diri dia? Sepatutnya dia kena bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab. Sebab perhimpunan ni kita tak cakap apa-apa perhimpunan pun. Tak payah kita nak sentuhkan yang kata yang apa di virus sekarang ni. Okey, kita kena hormat. Kena hormat juga sebab masing-masing yang datang ni ada masing-masing punya perhimpunan, punya agenda. Betul. Kan? Yang paling kita merisaukan ni, dia dah tahu benda ni masalah kat diri dia. Yang dia bercampur dengan orang-orang yang tak sepatutnya dan menyusahkan semua dan buruk nama semua. Betul. Itu yang kadang-kadang cakap tadi, janganlah kita fikir orang kata pentingkan diri sendiri tapi menyusahkan orang lain. Sebab dia end up dia kita kalau memang okey benda kita rasa kita bergejala. Kita rasa okey mungkin ya kot, kita kena kot, tapi kita buat bodoh kan. Lepas tu kita pergi jumpa orang ramai, kita pergi duduk kat tempat orang yang crowded. Dia tak alert, dalam masa yang sama kita tak sedar, kita sebarkan benda tu. Betul tak betul? So, yelah mana nak tahu, yang ni mulai sentuhan kan. Lepas tu buatnya kalau kentut pun virus tu boleh naik juga, kita tak tahu. Kan? Betul. Sebab orang tak tahu, tak dapat lagi nak sahkan. So yelah, end up dia nanti kalau kita fikir macam tak apalah, bukan kot, aku ni mungkin batuk biasa, demam biasa kot. Lepas tu kalau kita sakit ataupun kita dah tahu kita ni bergejala ataupun kita ni memang mungkin ada ataupun ada yang ada yang saya dengar yang mula-mula daripada mula-mulanya peringkat ada yang ada, lepas tu siap lari lagi. Kan? Sebab end up dia kita akan pergi ke hospital juga. Sebab apa? Yelah kalau dah sakit nak duduk tepi jalan je. Mesti pergi hospital. Betul tak betul? Tapi bagi yang macam kata yang lari tu pun sepatutnya dia kena fikir juga. Bila lari ni dia lari daripada apa tanggungjawab dia supaya dia boleh menyelamatkan orang. Bila dia lari macam ni dia misalkan menjaga kesihatan kan. Kita tak tahu masalah apa benda berlaku kat dia, tapi sepatutnya dia kena beringat. Sebelum benda ni merebak, dia yang lebih tahu diri dia. Betul. Dia yang patut kena tahu concern yang dia ni tidak mahu benda ni berjangkit ke orang lain. Yes. Itu sebenarnya tujuan kita ada, maksudnya kerajaan ada perintah kawalan pergerakan ni sebab kita nak putuskan chain tu. Maksudnya kita nak putuskan rangkaian ataupun rantaian dia tu. Kita nak putuskan. Okey. So daripada spread. So tu kalau saya ni ada kena, so tak adalah nanti orang lain pun akan kena. Kan? Sebab tu dia bagi jarak. Bagi jarak. Jarak tu dia kata 1 meter. Tapi kita ni kat dalam rumah tak keluar. Apa? Yang ni tak boleh nak bermeter lah. Duduk dalam rumah je tak ada. Okey, yang paling penting nampak ni. Yang ni kita panggil satu apa? Satu dengkal. Satu dengkal. Satu dengkal ni. Itu satu depa. Satu depa. Bukan. Abang adik macam lah. Adik abang. Okay, right. So okay, yang pasal video polis yang marah tu, okay, dia kata jangan sampai saya jadi bertukar menjadi Azwan Ali. Tapi Mos kau kena tahu Mos. Bagus kalau dia jadi macam Azwan Ali. Azwan Ali maki je baru orang Malaysia ni faham bahasa. Dia carutkan semua. Okey dah. So sebagai penutup, okay, so kita kita akan bagi tengok video tu nanti. Okey. So jadi kat sini saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan ataupun siapa-siapa je yang dah subscribe channel kita orang, yang dah tengok video kami. Akan datang kita akan produce lagi banyak video. Okey, sekarang ni kita tak dapat nak buat aktiviti kat luar sebab semuanya kena duduk dalam rumah. So akan datang bila kita dah boleh keluar, okey, dah boleh hidup seperti biasa, insya-Allah kita doa bersama-sama. Okey.
So kita akan buat aktiviti dekat luar. Okey, yang mana kita akan ada social experiment, kita akan ada mungkin prank, insya-Allah. Okey, macam-macam lagi yang kita akan buat lah. So semua yang dah tengok video ni jangan tengok je. Subscribe lah sebab free. Subscribe, bantu kami. Subscribe tu gratis, guys. Permudahkan dan free je. Free je. Tekan je free. Subscribe free je, bantu subscribe. Tak payah. Okey, jadi sekarang ni macam saya katakan tadi, terima kasih sekali lagi. Ingat, sebarkan berita hanya yang sahih. Hanya yang sahih saja kita share. Dan dikasih kita akan kupas pun benda bukan apa, kita santai-santai cerita adik abang. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang ada dekat sana. Thank you guys. Check out. Ada dengar arahan kau tak ada dengar? Yo. Mau cakap macam mana lagi? Mau kasih faham? Ha? Suruh duduk dalam rumah. Jangan keluar. Cakap baik-baik, lu orang tak boleh faham lah. Lu orang tak ada otak kah? Ha? Kau jangan suruh keluar arahan. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar berkumpul. Cerita kami kupas. Jangan sampai saya bertukar jadi Azwan tadi. Habis semua saya mati. Yo. Cerita adik abang yo. Ya. Rewind. We drop. We breathe. Ini cerita adik abang. Korang-korang jangan nak gebang. Masalah cerita kami kupas macam bawang. Dalam cerita adik abang viral buat hal. Rival kami halal. Dalam cerita adik abang. Chill. Wind up guys. Thanks. Don't forget to subscribe. Peace yo.